Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Najibah binti Ahmad Nurdin dan bersama rakan-rakan saya iaitu Wan Muhammad Irfan, Yasmin Nadia dan Muhammad Faizul Adman. Kami dari SR110-3B yang ingin membicarakan tentang isu dan cabaran jurulatih di Malaysia. Bagi bahagian saya pula, saya ingin membicarakan tentang definisi jurulatih. Okey, apa itu jurulatih ya? Jurulatih adalah orang yang melatih orang lain seperti ahli sukan dan lain-lain agar mahir dalam sesuatu bidang. Seperti contoh, jika seseorang atlet itu buntu apa bidang yang dia telah diceburinya, maka dari situlah jurulatih yang akan memastikan dan melatih seseorang atlet itu mahir dalam bidang yang telah diceburinya. Seterusnya, bagi memastikan atletnya berjaya, kerja seseorang jurulatih ialah untuk memastikan atlet mencapai matlamat dan objektif berdasarkan strategi yang diarahkan. Selepas itu, jurulatih bukan sahaja untuk melatih atlet, akan tetapi jurulatih hendaklah melengkapkan diri dan kemahiran dan pengetahuan yang relevan bagi menghadapi cabaran melatih serta membimbing atlet. Oleh itu juga, seseorang jurulatih itu hendaklah menggalas tanggungjawab yang besar seperti contoh memberi skill ataupun step-step yang betul terhadap atlet semasa latihan. Jika ajaran itu tidak betul, maka ia akan memberi impak yang negatif terhadap jurulatih dan performance seseorang atlet itu. So, akhir sekali, seseorang jurulatih itu hendaklah memantau dari masa ke semasa performance atlet dan peka akan kebolehan dan kemampuan atlet. Dengan ini, saya ingin menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Najibah atas pembentangan tentang definisi jurulatih. Saya Wan Muhammad Irfan bin Waniza akan menyambung pembentangan tentang peranan jurulatih. Setiap jawatan dan pekerjaan mempunyai peranan yang tersendiri. Begitu jugalah jurulatih. Sebagai seorang jurulatih, bukanlah mereka hanya berperanan sebagai jurulatih, iaitu melatih pemain di bawah kendaliannya semata-mata, tetapi di sebalik tabirnya terdapat beberapa peranan yang tersendiri yang dimainkan oleh seorang jurulatih. Antara peranan jurulatih ialah pengurus. Pengurus ini jurulatih perlu menjalankan kerja mengurus, sebagai contoh mengurus perjalanan tim untuk sesuatu kejohanan. Misalnya, perkara ini dapat dikait rapat dengan sesuatu tim tersebut untuk mencapai objektif mereka dalam sesuatu kejohanan. Maka coach perlu menyediakan strategi dan sebagainya untuk mencapai objektif mereka dalam sesuatu kejohanan. Maka perkara ini adalah sangat-sangat berat. Selain itu, jurulatih juga perlu mengurus kegiatan pasukan. Misalnya, jurulatih mempunyai kuasa untuk menjalankan maupun memberhentikan sesuatu latihan. Misalnya berlaku sebarang yang tidak diingini seperti cuaca yang tidak mengizinkan, sebagai contoh terdapat kilat pada waktu tersebut, maka jurulatih mempunyai kuasa dan hak untuk memberhentikan latihan serta-merta kerana perkara ini amat membahayakan pemain dan kaki tangan kelab. So, perkara ini termasuk dalam kerja mengurus. Selain itu, jurulatih juga berperanan sebagai seorang pendidik, lebih kurang seperti gurulah. Hal ini boleh dikatakan jurulatih tersebut boleh memberikan sebarang info atau kata-kata fakta untuk diberikan kepada pemain-pemain di bawah kendaliannya, info-info yang baik agar info-info tersebut dapat memberikan impak yang positif, dapat dipelajari oleh mereka, lalu dapat diimplementasikan oleh mereka demi kebaikan mereka. So, perkara ini amat bagus kerana sebagai seorang jurulatih perlu memberi tunjuk ajar atau dijadikan role model sebagai kebaikan atau batu loncatan lah untuk mereka dan pemain-pemain. Akhir sekali,
siapa sangka jurulatih juga berperanan sebagai seorang rakan. Mengapa rakan? Kerana misalnya pemain di bawah kendalian jurulatih tersebut mempunyai sebarang masalah untuk dibicarakan, tetapi tidak tahu siapa untuk diluahkan atau dibicarakan untuk membincangkan sebarang masalah tersebut, maka perkara ini dapat diselesaikan melalui membuat sebarang interaksi berkomunikasi dengan jurulatih. Maka perkara ini dapat diluahkan dan dapat mencari jalan penyelesaian. Maka jurulatih adalah tempat atau boleh dijadikan seorang rakan untuk sebarang komunikasi atau pembincangan. Maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. So, terbuktilah jurulatih berperanan juga sebagai seorang rakan. Akhir kata, tugasan sebagai seorang jurulatih bukanlah mudah seperti yang kita sangka. Pada hakikatnya, mereka membuat pelbagai kerja dan berperanan pelbagai cara pada sesuatu masa, seperti mana yang telah kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu, kita maupun sesiapa sahaja yang bergelar sebagai seorang atlet mestilah menghormati mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih daripada saya, Wan Muhammad Irfan bin Wan Nizar, tentang peranan jurulatih. Saya akan pembentangan ini kepada Yasmin Nadia binti Ishak. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Yasmin Nadia binti Ishak. Pembentangan saya ialah tentang isu-isu sukan. Isu sukan yang dihadapi di Malaysia yang pertama ialah kurang pendedahan peringkat antarabangsa di kalangan pemain-pemain kebangsaan kita. Penyelesaian untuk masalah tersebut ialah dengan menghantar pemain-pemain kita yang amat berpotensi untuk bermain di luar negara. Majoriti pemain negara kita amat bagus, tetapi bakat mereka yang masih kurang standing dengan pemain-pemain di luar negara. Dengan hanya bermain di liga tempatan di Malaysia, pemain-pemain ini tidak akan pergi dengan lebih jauh. Jika mereka masih mengamalkan sistem dan corak permainan yang sering dimainkan oleh senior dahulu, prestasi mereka akan merosot. Oleh itu, isu ini perlu diambil serius oleh pihak FAM, MSN dan lain-lain. Isu yang seterusnya ialah kurang bantuan dari segi kewangan daripada pihak swasta dan syarikat-syarikat besar dalam membuat tajaan. Okey, bagi isu ini, jelasnya menjadi salah satu faktor utama kepada pemain-pemain kita untuk dihantar ke luar negara. Untuk menghantar pemain-pemain ini ke luar negara, perlu mempunyai modal dan sumber kewangan yang sangat besar. Jadi, kita tidak patut terlalu bergantung harap terhadap MSN. Hal ini kerana pihak swasta perlulah lebih peka bagi masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak syarikat-syarikat yang besar di Malaysia. Jadi apa salahnya jika semua pihak berganding bahu untuk sama-sama menaikkan pembangunan sukan di negara kita. Isu yang ketiga ialah masih kurang pembangunan bola sepak dalam negara. Sekolah sukan sudah lama ditubuhkan dan juga para sarjana produksi bola sepak juga telah buka hampir di seluruh negeri. Namun tidak adanya perubahan dari pertubuhan ini. Perkara tersebut perlu dibincangkan kerana kebanyakan pemain yang sedari bahawa peluang mereka untuk masa depan yang akan berkesan dan ingin berjuang untuk meneruskan kerjayanya dengan konsisten. Isu keempat pula ialah pengambilan pemain import. Pemain import juga perlu diambil serius. Hal ini kerana kemampuan pemain kebangsaan yang ada tidak sama seperti pemain import yang berkualiti. Tindakan untuk menghapuskan pengambilan pemain import ini adalah tidak adil sama sekali. Untuk kebaikan prestasi sukan di Malaysia, kita harus menerimanya. Terdapat beberapa pemain yang hebat seperti Brandon Gunn yang bermain untuk Selangor FA dan Diego Luis Santo yang bermain untuk JDT. Jangan juga sesekali mengatakan pengambilan pemain import ini akan mengurangkan lokasi dan peluang pemain tempatan dalam kesebelasan utama pasukan. Kerana pengambilan pemain import ini akan mewujudkan persaingan yang sihat untuk mengambil tempat. Kemudian, masalah yang pemain kita selalu dihadapi ialah mendengar peminat bola sepak sering memandang rendah terhadap kemampuan pemain kita untuk bersaing dengan pemain luar.
pemain kita sering dianggap ketinggalan dan tidak dapat menandingi kemampuan pemain import. Jika kita memberi semangat dan dorongan kepada pemain kita untuk bersaing dengan pemain import, keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Malah keadaan juga akan menjadi lebih sukar ketika perlawanan jika tidak mempunyai kesefahaman dan berdendam antara pemain kita dan pemain import. Untuk menjadikan role model bagi pemain kebangsaan kita, pemain import perlulah ada. Isu yang terakhir ialah kurang tenaga-tenaga pakar dari luar negara. Untuk memimpin pasukan negara kita, kita memerlukan jurulatih yang bagus. Kita masih belum mempunyai jurulatih yang cukup hebat. Jika mempunyai jurulatih import, pasukan tersebut akan pergi lebih jauh. Contoh kita dapat lihat pada negara Thailand yang menggunakan jurulatih import hampir setiap tahun untuk memimpin pasukannya. Mereka juga dipimpin oleh beberapa nama besar seperti Peter White dan juga Bobby Robson. Oleh sebab itu, pasukan kebangsaan mereka bertambah jauh lebih bagus dan telah meninggalkan negara kita jauh di belakang. Kita perlu menganggap ini sebagai contoh untuk meningkatkan output pasukan kebangsaan kita. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya tentang isu-isu sukan. Jadi untuk slide seterusnya saya akan pass kepada saudara Muhammad Faizul. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudari Yasmin. Seterusnya saya, Muhammad Faizul Aiman bin Muad, akan meneruskan pembentangan yang bertajuk cabaran yang dihadapi oleh jurulatih dalam perspektif Islam. Cabaran yang dihadapi oleh jurulatih dalam perspektif Islam adalah yang pertama, untuk menggalakkan serta memperingati atlet-atlet yang dibimbing oleh beliau untuk menunaikan fardu ain serta perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim. Seperti contoh, yang pertama adalah menunaikan solat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah menitik beratkan penjagaan aurat di kalangan atlet yang dibimbing oleh beliau. Baiklah, cabaran yang kedua adalah untuk memperangi serta mengingatkan atlet-atlet yang dibimbing oleh beliau agar tidak terjerumus dengan gejala-gejala yang songsang serta jauh lari daripada ajaran Islam yang kita anuti sejak lahir lagi. Seperti contoh, pengambilan dadah secara yang terlarang, meminum arak serta membanteras hubungan bebas di antara atlet-atlet yang dibimbing oleh beliau. Maka ini sahaja cabaran yang dihadapi oleh jurulatih dalam perspektif Islam.